Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di Borak Selebriti bersama dengan saya Falik dan juga Dina Nazir kat sini. Dan minggu ni saya nervous Falik. Kenapa? Dia cikgu. Oh, yelah. Dia cikgu kita. Saya kenal dia seorang pengacara. Pelakon. Sekarang dah naik pangkat pengarah. Ya. Doktor lagi Ya. tu. Saya kenal dia lecturer. Garang tak? Garang. Tapi dia adalah salah seorang wanita yang saya look up tu lah. Sebab dia seorang wanita yang bagi Dina wanita yang powerful. Satu ikon yang luar biasa. Inspiring. Kenapa takut? Kita minggu ini kita bawakan kepada anda Dr. Norzizi Dato' Zulkifli. Oh, penuh Saya research doktor. Oh, terima kasih. Ya Allah, malunya saya. Thank you, Falik. I'm so honoured to meet both of you in person. Thank you. Sama juga kita, doktor, hari ni kiranya. Selalu dengar kat radio je suara you. Now betul-betul depan. Korang Dina nak tahu ni anak murid kita tahu biasa kan. Selalu jumpa. Macam saya good looking kan? Good looking. Yalah, kena dengan suara. Tampan. Nak tahu tak doktor kan minat Falik. Tak pernah jumpa, selalu dengar Falik dekat Duo Sinar. Jadi Falik kan tadi dia macam blushing tau. Saya ada masalah doktor. Bila mana orang kata minat gitu saya macam awkward. Dia tak tahu nak respon macam mana kan. Tapi biasa belagak je. Tapi dia awkward bila orang cakap gini. Mulalah. Faham. Thank you doktor. Senang dah tahu dah dia punya kelemahan yang pertama. Tak, yang menariknya Dina kenal Falik dah lebih 10 tahun. Ini adalah fakta yang baru untuk saya. Dia kalau orang minat dia tak tahu apa nak cakap. Dia malu, tersipu-sipu. Saya akan larikan diri. Okay. Macam nak reply apa ni okay, thank you. Thank you je lah. Doktor, apa khabarnya? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat, Makin sihat saya. Alhamdulillah. Dan macam-macam yang kita nak cerita dengan doktor hari ni. Doktor ada buat pementasan. Ya, mengarahkan pementasan dengan my favourite lecturer. Betul. Cik Hamzah Tahir. Ya, betul. Dan kita akan cerita pasal teater tu kejap-kejap. Okey, boleh. Sebabnya sekarang pun doktor memang aktif dengan dunia teater kan. Ini untuk permulaan ni doktor, kita nak throwback sikit lah. Wow. Saya kecil-kecil doktor tengok lincah doktor ni. Lincah. Ya. Oh, dia happening. Dia lompat sini, dia lompat sana. Dia memang antara host yang saya minat sebab energi yang disampaikan. Betul. Ini kalau kita zaman kecil-kecil dulu, tak tahulah anda yang melihat ni umurnya berapa. Kau rendah Rasanya lah, betul lah. Sebab itu memang rancangan kanak-kanak. Di mana Jo Jambul. Inilah pengacaranya. Dan doktor masa tu umur doktor host di mana Jo Jambul around berapa tahun? 20 lah, 19-20 macam tu. Dan kita buat untuk 4 tahun. 4 tahun. Kemelesetan ekonomi pada tahun 1998-99 tu yang buat program tu terhenti. Because dulu mahal program tu sebab dia animasi. Betul. Animated. Betul. So tak ada kat Malaysia. So dia kena import daripada Bangkok buat. So a lot of effort lah buat program tu, nampak simple kan. Tapi animasi tu sangat trend lah waktu tu kan. Betul. Tapi pasal doktor saya suka pakai topi terbalik tau. Saya pakai topi Karakter terbalik. dia. Ya Allah. Yang itu doktor, kiranya untuk rancangan di mana Jo Jambul tu, dia macam mana boleh tiba-tiba orang kata terlibat dalam rancangan tu doktor? Okey. Dia asal dia ada buat satu uji bakat untuk pengacara. Audition jugalah. Audition. So saya pergilah. So dapatlah paper tu satu panjang kan. Isi Paper kena baca cakap topik masa tu pasal television. Okey. Dia bagi kita macam ni, lepas tu dia suruh kita test kan. So yang lain-lain ni semua macam lupa. Aku cakap aku makan je lah dialog. Bukan sebab apa. Bukan mana nengok pun kan. Tapi saya rasa waktu tu memang saya dah jadi pelajar teater. Jadi kita boleh lah improvise sikit walaupun bukan ingat semua. Jadi saya macam, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera kan. Kita bercakap tentang television. Kita gedewak je lah. Goreng lah. Gedewak. Masa goreng tu macam pukul kot yang calon-calon ni semua konon lah. Kita tak tahu. Rupanya ada 3 hari punya audition kan. Kita tak tahu. But actually saya audition untuk program lain. Tetapi penerbit kebetulan nak buat program tu, dia ambil footage yang penerbit lain. Tengok macam saya nak ni. So that's why saya diambil untuk jadi waktu tu sebab saya melakonkan watak detektif kanan Norzizi Zulkifli. Okey, kejap.
untuk audition yang patutnya doktor pergi tu untuk rancangan baru apa? nak tanya. I think kanak-kanak je, tapi saya dalam studio bersama kanak-kanak. Lain lah. Ya, lain. Ya, yang tu game show. So game show tu lebih banyak energi lah kan, sebab nak handle participants lagi. And kalau kita buat game show, kita tak boleh salah. Because dealing with time and results. Betul. Yeah. So and then dia ada participants kan. So itulah dia kena hati-hati sikit kalau duduk dalam studio dengan kids tu santai-santai sikit kan. Boleh beberapa kali take. Ya, Ini betul. game show, tak boleh dia kena telus. Jalan je. Banyak brain power tu. Satu hari buat 3 episod penat tau. Pening. Satu episod berapa segmen? Mungkin 4 segmen ke kan. Very tiring lah. Tapi masa tu tenaga masih muda lagi. Betul. 19-20 tahun. Betul. Itu kiranya first debut doktor untuk television ke? Ya, boleh dikatakan ya. Untuk pengacaraan itu yang pertama. So waktu tu saya dah bermula sebagai pelakon teater. Actually orang ingat saya mengacara dulu baru berlakon. Sebenarnya saya berlakon teater dulu. Baru pengacara dan kemudian mungkin lepas tu serentak drama TV tu serentak lah. Dia keluar kan sebab bila kita dah establish weekly, actually saya tak pernah tahu bahawa impact program tu memberi impact yang besar untuk hidup saya. Sebab dia keluar mingguan dan setiap kali kita keluar ada nama kita bawah tu kan. So it help people to recognise us kan. So kebetulan lah acting pun drama TV berlaku serentak selepas itu. Jadi kalau macam doktor bermula dengan teater, ni pun fakta yang baru untuk saya. Saya pun tak tahu doktor mula dengan teater dulu. Tapi adakah ia disebabkan oleh bapaknya yang membawa doktor masuk ke bidang lakonan? Tidak. Tak ada langsung. Langsung tak? Papa tak supportive Papa jangan kacau bisnes Papa. Maksudnya tak ada kabel lah Tak ada kabel. Tahu tak bapak saya pernah menghalang saya tahu untuk meneruskan kerja saya dalam nak belajar seni. Dan lepas nak berlakon macam tu dia tak pernah tak bagilah. Actually untuk saya belajar seni, saya memilih untuk buat belajar teater, dia tak bagi. Sebab waktu tu saya dapat offer untuk sains komputer kan. Dulu very current kan. Siapalah parents yang nak tak nak pergi sains komputer. Sampai satu hari saya memang macam nekat lah. Rasa saya cakap bapak saya, okay, if you want me to do this, maybe I will give you after 3 years I will study this. After 3 years please allow me to do what I want. You want? Yeah. Faham. And then dia terdiam lama. I think dia pergi esok-esoknya dia pergi research about masa tu Akademi Seni sekarang ni lah Suara dia baru buka. Masa tu So saya lah macam first batch. Jadi ayah saya pergi research lah apa. Tak tahu dia bagi. Lepas tu dia bagi. Saya istikharah nak belajar tu kelakar gila. First time buat istikharah. Ingat kahwin je istikharah kan. So waktu tu saya tak tahu saya nak buat filem, saya nak buat teater dan sains komputer. So saya belilah buku solat istikharah tu baca dan buat. Saya memang mimpi saya berdikir barat. Saya fikir apa ni? Apa maksudnya? Saya macam fikir ingat Allah bagi macam words Hint lah. Hint. Saya fikir mungkin hint dia. Saya ingat perkataan je. Okay, inilah gambaran dia kan. Akademi seni, akademi filem misalnya kan. Tak ada. Lala saya teka Dikir Barat tu mimpi malam pertama je. Kedua, ketiga tak ada mimpi lagi. Tak ada dah. Saya kata mungkin teater kot. Dan akhirnya saya pilih lah persembahan secara live kan. Ya, tergedik-gedik ni duduk bersila. Dikir Barat. Tapi kenapa kiranya ayah menghalang untuk join juga seni ni? Mungkin saya rasalah barangkali pahit getir menjadi orang seni dia tidak seindah yang kita sangka. Betul. Ya, orang memang ingat kita selalu in the limelight, right? But kalau tak limelight tu hidup kita sama je kan. Dan mungkin bapak saya dia nak something lebih dari dia kot. Saya tekalah. Tapi saya sebenarnya daripada kecil saya memang suka dah, tapi saya tak cakap dia. Saya nak jadi pelakon pun ada. Saya dua cita-cita. I mean saya suka nak jadi pensyarah sebab masa saya suka nak bercakap-cakap ni kan. Menurunkan ilmu. Ya, gitu. Betul. Saya suka berlakon. Jadi bila dulu parents saya kalau orang peminat-peminat kan, kalau kita pergi mana jalan mesti tak gambar dengan mak dan bapak kita. Jadi kita macam seronok, I will make sure. Tak, sakit hati. Sakit hati sebab kau rasa macam kau terbiar. Faham. Jadi kau cakap I will make sure one day they want to take picture also with me. So kadang-kadang lah bila diorang dah posing-posing kan macam Zizi. Masa tu kita famous kan. Semua dulu menjadi artis ni bila hari raya ada gambar keluarga.
Dan semua orang tahu anak artis nama apa. Kan? Nur Kumalasari anak nama apa. Juji Rashid anak nama apa. Betul. Azia Idawati anak nama apa. Semua orang tahu. So people will just call you Zizi. So dekat sekolah pun I cannot be so naughty lah, because people will know I anak siapa. Macam tu. Ya, patutlah. Macam betul juga. Macam masa dulu Uji Rashid Ciko. Yes. Lepas tu Azia Idawati, Benji. Kita tahu anak-anak dia, tapi padahal masa tu dia belum lakon lagi. Macam mana kita kenal? That's right. Ini first film, ini first drama. Kenapa kita tahu? Yelah. So kalau itu Hari Raya URTV bumper lagi khas. Ya, tebal. Kita punya posing Hari Raya. Kan dia memang photographer will come to your house, ataupun you kena pergi somewhere. Macam itulah. And kita pun nak tengok kan artis mana, baju apa, dan raya siapa family dia. Macam itulah. Dulu punya senario lah. Sekarang mungkin Instagram just Yelah, people betul. dah Media ni sosial kan. lah pula. Dah gunakan platform yang tu. Jadi memang keinginan nak berada dalam industri hiburan daripada kecil. Ya, betul. And bila bapak saya dia dulu bawa saya pergi latihan teater kan. Rahim Razali direct. Yes. Pelakon Fauzia Nawi. Datuk Rahim Razali, Tamimi Sregar. Sregar. Semualah. Saya waktu tu ada rasa macam, why I am not in this team? I am just their kids. You know? And I'm just sitting here leaning against the wall in the studio. Just kan? waiting only. Yeah, I want to be like them. I want to be a part of that. Too. Yeah. And I think waktu tu sebenarnya Dina, dia spark inspirasi saya nak jadi director. Sebenarnya sebenarnya bila melihat contohnya Datuk Rahim Razali, itu saya ingat macam quite vivid in my eyes. Okay. That memory, I was sitting here dalam studio tengok bila Datuk Rahim duduk, kan seorang director dia duduk kat studio. So orang datang macam tanya-tanya. Dia cakap. Okay, betul, orang lain datang tanya. Aku cakap, aku nak lah jadi yang tu. Macam cool lah kerja tu. Macam tu, semua orang refer dia. Macam dia mesti power ni dalam cerita ni kan. Faham. Dari situ saya berangan nak jadi director teater, sebab saya nak duduk kat kursi tu. Macam itulah berangan ni sebenarnya. Betul. Tapi daripada berangan tu dia dapat fokus dan dia dapat arah tuju nak pergi ke mana dan macam mana cara nak sampai ke tahap tu. Betul. Angan-angan tu jadi impian jadi cita-cita. Macam lirik lagu lah. Betul. Joflizo ke? Sikit lagi lah doktor, pasal di mana Joe Jambul tu. Kiranya saya sampai sekarang terfikir-fikir, Joe Jambul tu wujud ke tak sebenarnya, ataupun memang karakter dia je? Dia karakter dalam animasi. Sebab dia adalah watak yang negatif lah ya. Penjenayah. Betul. Jadi that's why mereka terpaksa timbulkan dia dalam bentuk animasi. Dan dia sebenarnya memang dicipta saja. The game show itu inspired daripada satu Mexican game show. Okay. Tak ingat tajuk dia. Where is apa something. So kita punya di mana dilocalizekan Joe and then jambulkan dia. Sangat lokal gitu kan. Jadi itu adalah game show yang memang legend lah sekarang ni. Kita anggap legend. Kalau yang generasi baru tu tak tahu cerita di mana Joe Jambul, dia rasa dah boleh cari kat YouTube pun ada. Saya tengok tadi ada. Ada. Okay, kita beralih. Bagus buat research. I suka pelajar-pelajar yang buat research. Pelajar. Kesian balik jadi pelajar. Terima kasih doktor. Sikit lagi. Muka dia dah merah dah tu. Sikit lagi. Nak beralih ke mana tadi? Baby lupa. Bukannya rambut tersisir rapi, juga cerdik dan membuat kajian. Bagus. Tak doktor, nampak dia cerdik ni. Ni nak tanya pasal ni. Apa? Katanya dah lama tak datang sini. Tapi dulu selalu datang Esmo. Itu kan? pun cerita tu sampai ke? Sampai. Kita sampai. Dan sebenarnya ramai orang tak tahu yang sebenarnya pelakon-pelakon di Malaysia, selain daripada berlakon di depan layar, di depan kamera, di atas pentas, suara juga. Main peranan juga. Dulu Dik tadi tu. Nama dia Syad doktor. Nama dia Syad. Apa ni? Masa tu buat alih suara ke drama radio ke macam mana? Alih suara. Tapi saya tak ingat. Tapi dia bahasa lain. Dia I think Japanese animation. Okay. So dulu kita dapat macam banyak episod lah. So kita tak tahu pun dah tak ambil tahu apa tajuk dia apa. Masih dapat call. So ada animasi ni, you kena buat dubbing. Datanglah malam-malam kita datang sini.
Mungkin 9 ke 9 until 11 ke. Falik ada lagi masa tu. Ya, kalau saya buat tu dulu masa saya bujang. Okay. Maknanya 2000 berapa kan. 2001, 2002, 2003 macam tu lah. Saya belum lahir lagi. Falik kau lahir tahun bila? Gurau. Okay. Pentipu. Dia dah ada dah. So macam tu lah. Lebih kurang kalau dia ikut berapa yang karakter yang kita bagilah. So kita kena tengok image itu, timing dan muka tu. Supaya kita ngam, kita berhenti sama dengan animation tu. Kalau kita gagal buat, kita akan banyak take. Betul. Tapi sebenarnya kita kena terror sikit lah. Kalau tidak jenuh orang nak tunggu berapa take kan. Yelah. Wataknya dah banyak pula. Macam tu lah. Tapi biasanya untuk animasi ni doktor, untuk alih suara dubbing ni kan, dia doktor tengok dulu tak cerita tu atau masa tu baru tak ada. Masanya selalu dia tunjukkan babak tu saja. Babak ni kita tengok sekejap, kita tengok dialog, mungkin dia ulang sekali lagi, dan baru kita try record. So kalau nak tengok semua memang tak sempat masa lah. Banyak episod kan, dia banyak episod. Tapi susah lah sebab yelah kalau katakanlah macam alih bahasa daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dia punya suku kata jauh lebih sedikit daripada bahasa Melayu. Macam mana nak sync timing tu? Kena try lah. Try and error. Nak kena ngam-ngam tu. Yelah, I love you. 3 suku kata. Aku cinta padamu. 6. Oh, betul juga. Kan? Sebut dah laju lah kot. Tapi kita nak buka minda penonton pendengar sekarang ni. Kalau kata minat dalam lakonan, tak semestinya medium tu TV, filem dan juga teater sahaja kan. Macam tadi doktor cakap ahli bahasa. Lagi doktor ada tak medium-medium lain yang kalau berminat lakonan mungkin boleh ceburi bidang-bidang tu? Oh, okey. Sebenarnya satu je saya nak kongsi sikit lah. Selalu orang kalau belajar teater tu dia takut dia akan jadi pelakon. Okey, dia takut. Ya, saya takut. Saya tak nak jadi pelakon. Dia cakap, tapi dia ambil teater. Nombor satu, kalau anda di luar sana memang nak jadi pelakon, of course you kena pergilah seni lakon ni. Betul. Semua teater, semua drama semua boleh belajar. Tapi yang kalau kata you dapat course tu, tak semesti you akan end up jadi pelakon. Sebab di dalam teater tu dia besar. Pengurusan teater, pentadbiran, reka bentuk teater, set itu, penulisan teater, kritik teater ataupun teoris, maksudnya juru ajar. Macam tukang ajar, cikgu lah. Sama ada cikgunya atau yang jadi pensyarahnya. So kalau ada minat dalam bidang teater, tak semestinya akan menjadi pelakon. Pegawai sebenarnya pun banyak juga, pentadbir budaya. Lazimnya datang daripada graduan-graduan teater lah. And then kalau you memang minat untuk business, you can just properly boleh buat minat set atau lighting juga. Ada orang yang graduan teater tapi dia provide lights untuk event. Tata rias juga. Betul. Kostum, betul. Betul. Jadi skop tu sangat luas sebenarnya. Jadi jangan risau kalau anak-anak anda ataupun adik anda ada keinginan untuk menceburi bidang teater. Lagi-lagi dari segi akademik tu banyak dia punya skop dia. Betul. Luas. Ya, tidak semestinya. Kadang-kadang saya rasa upset. Saya nak berhenti belajar doktor sebab saya tak nak jadi pelakon. Saya cakap kat dia, lakonan pun belum tentu nak you sakitnya. So jangan ditakuti sebab ilmu teater itu sebenarnya membentuk kita menjadi manusia. Kalau kita tengok apa jadi pada Dina hari ini misalnya, you're not tak semesti jadi pelakon, but ilmu teater tu mengajar kita cara kita menggunakan suara kita, peletakan suara, cara tutur letak badan kita, expression kita. Betul. Dan sebenarnya to be honest, senang simple adalah bila kita kerja, kita mesti buat presentation, betul tak? Betul. We are selling ideas to our bosses. Itu acting, ilmu teater tu sangat valuable kat situ. Sebab bila you ada knowledge tu, you sebenarnya you are acting kan, playing a role. Walaupun you sebenarnya pemalu ke apa, tapi kalau bos suruh you present depan 4 orang, then you actually turn up to be another person. Betul. Takkan suara kau nak hawek-hawek, betul tak? Tak boleh. So those kind of things, pada saya teater tu membentuk kita, mengajar kita menjadi manusia. Tapi orang selalu takut belajar teater tu akan jadi pelakon, dan pelakon ini akan bawa kancah seni, membawa kepada kancah-kancah yang tak elok. Maksiat. Dari segi lifestyle seorang anak seni kan. Ya, betul. Saya disagree. Betul. Dia semua tu kalau kita buat kerja apa-apa pun, kalau nak ke situ, negatif lifestyle tu dia buat juga. Betul. Tapi sebagai seorang pelajar teater, satu benda yang Dina macam kita dalam radio ni, satu benda yang kita boleh benefit daripada course teater adalah kita boleh baca orang.
Oh, ya Kita pandai baca orang. Baiklah. Okey, kita akan tutup dulu muka. Tidak, maksudnya bila kita interview orang, kita berbual dengan orang, kita tahu daripada body language dia kurang selesa, dia selesa, dia okey. Jadi pasal kita belajar macam mana nak kritik lakonan, jadi kita belajarlah macam mana mannerism orang tu. Betul. Jadi banyak, skop tu banyak. Cerdik lah anak murid ni. Tak payah baca saya. Kita baca dia rambut dia je dulu, Dina. Cepat mari kita tengok. Apa Apa? kan boleh kita baca. Saya tak ada apa yang nak dibacakan. Kira macam sekarang ni memang doktor sendiri pun memang sangat aktif dalam teater lah. Untuk yang terbaru pun nanti ke depan kita akan cerita kejap lagi. Tapi kita nak tahu juga doktor, dari segi orang kata apa, berlakon drama pun dulu pernah mengacara. Tapi memang jiwa tu berat kepada teater doktor Ya. Saya bermula dengan diploma teater. Lepas tu masa diploma tu saya dah sibuk berlakon drama lah. Drama TV. Banyak. Filem sikit gitu kan. Okay. So bila saya buat degree, saya buat filem. So I studied film. Dan bila buat masters, saya rasa macam jiwa saya memang teater. So saya kembali ke teater. So saya buat saya punya speciality dalam theatre directing. So dalam masters dan PhD pun saya buat theatre directing. Memang tu jiwa saya lah. Kan baik nak jadi Rahim Razali tu. Daripada saya awal pun dah setting. Yes. So saya kata okay, I need to continue what I imagine. What I dream of. Tapi saya ni kurang arif lah mengenai lakonan ni doktor. Dia berbeza sangat ke berlakon drama, berlakon filem dan juga berlakon teater ni? Okay. Sama je berlakon je. Ya, sebenarnya teknik dia sama. Dia sebenarnya sama juga di mana pelakon tu harus menjadi satu lagi watak yang lain, menggunakan emosi, pemikiran dan apa juga material. Sebab tu kita cakap bila being an actor, your body or you are actually the tools. Itu tak boleh dijual beli. Kan kita cast orang tu sebab dia. Jadi kita memang terpaksa berpijak dengan menggunakan senjata diri kita lah. Sebab orang tu cast kita sebab kita. Jadi yang lain ni, teater, filem, drama atau radio sekalipun, ni adalah another medium. Which this medium berbeza cara kerja dia. Bila berbeza cara kerja, kita pun kena memberikan teknik lakonan yang berbeza sebab platform pekerjaan tu berbeza. Kalau radio of course mic ni yang tools dia. Ada yang kita kena tahulah kalau kau buat macam teater tangan besar tu semua tak guna lah. Jadi bila kat drama TV pun dia kena repeat banyak kali. If you're not able to do things, then you tak boleh lah. Sebab dia lagi susah sebenarnya pada saya. Drama television dan filem itu lagi susah. Sebab dia di budaya kerja dia kan shoot ikut scene. Atau ikut lokasi. Lepas tu kejap lagi bila kita buat ni dia tukar pula. So kita kena sustain the emotion ke energy kita. Ingat balik apa yang jadi kat scene tu sini. Kadang kena pukul, belum lagi buat babak pukul. Hari ni dah lebam dulu. Kan jadi kena macam mana nak agak-agak nak lebam tu dulu. Nanti bila match tak tally pula. Faham. Masa hari ni cari relax itu kena berasap pom. So pada saya budaya kerja itu menyukarkan dan sebab itu pelakon drama dan filem harus lebih fokus dan mengetahui teknik-teknik dia nak bekerja sebab dia all dengan time kan. Now je nak nangis, now je nak gitu, nak gini, nak jerit, nak kena masuk air. Tapi untuk teater pula sebab budaya dia berlatih berlama-lama. Dan bila persembahan pun dia live. Jadi dengan rehearsal tu dan kita kena tahu pula kita perform kat mana. Kalau pentas ni macam Istana Budaya, memanglah you tak payah nak keluar air mata bernitik-nitik dengan skrip tadi. Tak nampak pun. Lepas tu you tak boleh berlakon tu, you tak boleh dah tunduk. Tangan you kena memang besar sebab you kena sedar ada audience kat atas. Tapi ternyata pelakon kalau tak biasa berlakon teater, dia tak boleh nak buat. Sebab dia rasa macam kenapa aku nak kena buat tangan macam ni. Rasa macam over kan. Macam over. Tapi sebenarnya dia tak tahu impact dia. Bila kita duduk, if you are not doing those things, you rasa macam she's not doing energy tu. Betul. Macam tu lah. Sebenarnya dia kan perbezaan ni Falik, saya rasa matter of energy kita je nak deliver banyak mana. Kalau teater energy banyak. Kalau drama tu dia semua kena control. Sebab dalam TV atau filem sebab dia ada kamera, lebih kecil you punya reaction lebih baik. Tapi untuk teater you kena lebih besar. So kadang you acting, okay, dia kata okay Dina sekarang abang nak ambil close up mata kau je. Jadi yang berlakon mata Dina. Kalau Dina tak cukup ilmu, tak cukup apa, macam mana Dina nak buat mata dia yang dengan kan abang nak in 3 second contohnya, kan very technical tu. Yes. Aku nak air mata kau jatuh misalnya.
So kalau dia tak ada teknik, dia tak ada knowledge, Jiwa. macam mana dia nak buat? Jiwa tu. Macam tu kan kadang ada orang ambil frame gambar jatuh kan. Masuk bilik frame, lepas tu kaki dia enter. Kau lah nangis kat atas kalau kau tu tak reti. Kamera tu ambil kaki kau je. Jadi kaki kau lah kena berlakon. Jangan kaki kau toya je kat situ. Orang ingat kaki kena masuk je tu. Kaki pun kenalah ada emosi. Dah kau tengok frame gambar tu pecah. Macam tu lah lebih kurang ni. Okey dah, cikgu tak nak bercakap lagi. Cikgu tutup mulut. Contohnya toya tu. Dah lama tak dengar. Rasa macam orang tua sangat kan boleh cakap toya. Tak, okey doktor, okey. Kira macam, dah lama tu tak dengar. Best. Okey doktor, dah lalang cerita pasal teater ni dah. Nak tahu jugalah kiranya target doktor untuk bawa teater ni sampai ke mana doktor? Wow. Besar soalan kau Mungkin sampai ke overseas. Wow, besar soalan awak Falik. Mungkin nak buat teater tu orang kata sebulan berturut-turut. Tak habis-habis ceritanya. Best Dahsyat Falik Okay. Baru fikir tu. Tapi kan Falik sebenarnya macam memasuki hati saya tu. Pula. Sebab sebenarnya selalu saya pengarah, saya director. Saya tak ada pernah pun berfikirkan karya saya nak bawa ke mana. Saya akan buat karya for the sake of art and saya akan buat lah. Tapi karya ni sebab saya tulis sendiri, lepas saya berlakon dan saya mengarah sikit di samping Cik Amzah Tahir sebagai pengarah utama. Saya memang dari awal saya dah cakap Cik Amzah, saya nak bawa work ni keluar negara. So bila Falik tanya tu macam, dia macam tahu isi hati aku lah. Alamak. Nak bagi tahulah bukan pelajar teater je boleh baca orang budak bisnes pun boleh. Percayalah budak bisnes saya tabik spring pada Cik Falik kan. Saya teruja. So target luar negara tu, negara-negara macam mana tu sebenarnya doktor? saya nak mulakan dengan Asia dulu lah. So Indonesia will be my first sebab saya macam kerana sifat persembahan kali ni adalah dia monodrama. So monodrama ni sebuah skrip yang lengkap ditulis dan dilakonkan oleh seorang pelakon dengan pelbagai watak. Jadi saya plan, even masa saya buat kostum tu pun bukan saya buat lah, saya minta Encik Nur Afifi buat kostum saya. Saya cakap Fi, buatkan bagi ada elemen local sikit lah, Melayu sikit. Kalau work ni aku nak pergi antarabangsa. Nusantara lah. So saya nak start dengan Indonesia sebab dalam cerita ni ada ke Indonesia kalau boleh. So kalau boleh lepas tu saya nak festival teater lah, yang selalu festival teater ni dia sifat dia kecil, comel. Show dia kan 2-3 pelakon. Saya mungkin nak try tu dululah. So apa je jadi nanti kepada persembahan ini di masa akan datang, sebenarnya saya tidak tahu kalau dia boleh pergi jauh. So hopefully it can go jauh lah. InsyaAllah, amin. Amin. Dan dari segi bahasa pun lebih mudah kalau kita ke Indonesia kan. Sebab bahasa tu lebih kurang. Tak banyak beza. Lepas tu lepas Indonesia pergi Singapura. Lepas tu dia makan sup tulang. Lepas tu pergi Singapura. Macam Dina dia akan bagian-bagian makanan. Betul. Kan? Kita bagi Dina in charge lah untuk itinerary production. Cantik. Untuk bagian makannya. Cantik. Saya boleh susun itinerary tu dengan efektif sekali. Memang lancar lah. Jangan risau. Confirm. Bagi bajet je. Okey, kita teruslah cerita pasal teaternya yang akan ditayangkan ataupun dipentaskan lah ayat dia di Senja Itu. Dan di Senja Itu. Dan di Senja Itu. Okey. Dan di Senja Itu adalah sebuah kisah benar. Saya berinspirasi daripada cerita saya dengan bapa saya. Sebenarnya masa lepas arwah ayah saya meninggal, saya catatkan memori-memori dengan dia lah. Saya just jot down. Itu macam titik tolak kepada penghasilan karya ini. So tulis je. Jadi ingat macam nak bukukan. Tapi macam cerita-cerita pendek je lah. What are the good things about my father. Macam tu ayat dia sebenarnya. Tapi suatu hari saya rasa macam saya nak monodramakan dia lah. Saya nak jadikan dia di pentas teater. So bila ada drama ni dia kena ada elaboration sikit lah. Tak boleh cerita macam Cepen biasa je. Maksudnya bukanlah. Maksudnya ditulis untuk pentas. Maksudnya. So bila nak tulis untuk pentas ni banyak proses-proses dia yang saya banyak dapat block lah. Mental block. So from 2020 until 2023 ni 3 tahun. Tak jadi-jadi. Try tulis tak jadi. Try tulis tak jadi. So tak tahulah dengan izin Allah macam ada satu peluang untuk buat pementasan ini di studio masa kini, Studio Ramli Hassan nama studio tu di Bukit Tungku. Mereka offer kalau saya nak buat satu produksi yang pendek. Saya rasa memang ini ada dalam fikiran saya. Dan terblok pun. So saya rasa macam this is a great opportunity. So bila ada deadline kan, saya memang forcing lah. Saya paksa diri saya
Untuk siapkan. Ya, tulis berapa kali lah. Yang even yang ni draft yang ke-5. Draft yang ke-5. So akhirnya itulah yang saya ingin persembahkan. Sebenarnya bercerita tentang kisah hubungan antara ayah dan anak. Dan kebetulannya ayah tu adalah bapa saya, seorang figura dalam di Malaysia. Industri, sebab betul. industri dia bermula sebagai penari sebenarnya. Penari kemudian koreografer lah. Dulu dipanggil jurulatih tari. Okay. So koreografer, and then bapa saya pelakon, dia juga bersilat. Jadi bila ada dalam hidup dia diserang angin ahmar dan dia kemudian stroke. Jadi saya melihat bahawa dari angle drama ni lah, teater ni, saya melihat bagaimana seorang yang very menggunakan body sebagai elemen utama. Seorang yang fizikal. Ya, physical dan losing his body. Dan kita anak beranak, adik-beradik semua menguruskan dia sepenuhnya. Jadi saya cuba untuk melihat di sisi itulah bagaimana emosi dia sebenarnya. Sebenarnya dia tak pernah nangis pun. Dia tak pernah sedih, dia tak pernah apa. Yang maksudnya bila dia dapat tahu dia stroke tu. So bila dia dapat tahu dia stroke, dia dekat ICU for almost 3 weeks. Kita kat situ. Jadi kita all the time dekat situ. Jadi saya selalu menduga hati dia. Dia tak, orang kata in order for you to accept something, you must have faces kan. Ya, tapi saya tak nampak faces tu. Kita 24 jam dengan dia. Kalau bukan saya pun, adik saya ada. Sebab dia tak boleh ditinggal seorang lah. Sebab dia kena bedridden, totally bedridden. Jadi saya menduga, tapi saya tak pernah nampak. Dan saya rasa macam, kuat ya kau kan. Macam aku tak pernah pun. Ada orang dia akan ada level-level dia nak marah. Yes. Kan, lepas sedih, betul. Dia akan semua senyap tu. sekejap. Kita ada fasa tu. Tapi nanti satu hari dia melankolik bila mak saya pula patah kaki. Bila mak saya patah kaki 6 months after that, baru dia pun start nangis. Okay. Jadi actually dia towards the end tu dia macam easily nangis. Yang selama ni bayangkan Zulkifli Zain, watak bentayan, watak marah, tak pernah nangis pun. Saya tak pernah tengok ayah saya nangis sehingga mak saya jatuh, patah kaki yang macam agak tragis jugalah. Dan di situ bapak saya start nangis. Dan sampailah towards the end tu dia memang hati senang lah. Senang cair. Senang terharu. Ya, senang tersentuh. Maksudnya dia tak bersedia untuk diri dia sendiri. Untuk orang lain yang disayang, kalau jadi sesuatu dia akan dia mungkin cepat tersentuh lah. Untuk diri sendiri dia kuat lah. Bijak lah Falik. Kan? Saya teruja dengan jawapan dia. Nampak je doktor. Nampak je bijak. Mungkin lah Mungkin pasal dia untuk diri dia sendiri, dia handle sendiri. Jadi dia tak nangis. Tapi bila orang yang dia sayang, orang yang dia nampak, mungkin dia lebih empathy. Interesting dekat your point of view. Yes. That's why Allah bagi saya datang hari ni, supaya saya dapat input baru daripada anda. Sebab saya pun orang yang begitu doktor. Kalau saya sakit ke apa, saya tak ada nak tunjuk ke, nak nangis, nak sedih. Tapi bila macam anak demam ke kan. Falik dah kahwin. Okey, baru tahu. Anak soak. Macam doktor sendiri lah. Anak saya pun dikenali. Ini anak si Falik. Betul. Doktor juga. Mukanya postostat. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa lah doktor. Wife tengok setiap minggu kan. Tapi betul, benda tu memang berlaku Dina sebenarnya. Kalau macam diri kita sendiri sakit ke apa, kita pandai menyembunyikan. Tapi bila orang yang kita sayang, orang yang rapat kita, terjadi sesuatu, contoh macam yelah mak doktor sendiri patah kaki, kita akan cepat tersentuh lah benda tu. Yelah, kenapa kat dia, patutnya kat aku ke, contohnya begitulah. Betul. Setuju. Nampak bapak-bapak kan? Betul. Itulah you kena datang ni cerita pasal bapak ni sebenarnya. Kenapa? Dan di senja itu tajuknya. Sedih bukannya pula. Kenapa bukan kat tajuknya ini pasal Zizi ataupun ayah simple kan. Dan senang sikit. Kenapa dan di senja itu? Dan di senja itulah Papa melabuhkan kelopak matanya. Dan azan maghrib pun berkumandang. Sebab itulah ayat dia. Faham. Kebetulan, sebab dia pergi betul-betul dekat hampir azan. Dan saya sebenarnya tak sangka dia akan pergi. Walaupun dia nampak macam nafas dia cungap, tapi cungap yang bukan urgent tau. Jadi kita pun agak tenang. Jadi saya tengah tunggu adik-adik yang lain balik. Jadi macam yang balik, kita bawa bapa hospital ke apa ke. Tapi saya kat rumah tu saya tengah tenang pun. Kat rumah lah ni. Kat rumah. Sekali dia macam pejam mata. Saya cakap, yang dia pejam mata tu lah, saya rasa Papa dah tak ada ke? Dan saya pergi pegang dada dia. Tu memang bila as much as we want to prepare. Actually saya dah prepare my mind tau. Lama 6 months sebelum bapak saya meninggal tu,
dia pernah masuk hospital dan fasa-fasa yang kita ingat kita akan lose dia, dan saya dah macam prepare sebagai ketua keluarga nombor 1. Saya dah cakap okay, kita macam ni macam gini, cakap dengan adik-adik prepare. Tapi when come menjadi berdepan mata, saya tak terfikir langsung dan sebenarnya macam mana kau prepare and kau takkan prepare. Tapi saya tak mampu nak nangis pun sebab saya yang seorang kat situ. Saya mama ada. Tapi itulah, dia jadi tiba-tiba kau macam sangat tenang. Sebenarnya saya, dalam adik-beradik saya yang paling kelang kabut. Saya yang kaki panik macam ya, bapak saya pun kalau saya yang angkat dia sebab dia, kita kena jaga mandi semua kan. Dia selalu tak yakin sangat kalau saya yang angkat dia. Sebab saya macam bukan jururawat yang begitu bertenaga. Tapi saya jururawat yang sangat manja. Bapak saya suka part-part tu lah sebab saya jururawat, saya macam gosok-gosok dia, belai-belai dia. Itu saya suka lah. Kalau Dina jangan nangis. Jangan start Dina. Tapi betul, macam Dina sendiri pun baru-baru kehilangan ayah juga. Dia merasai benda yang sama, doktor. Dia ayah saya 7 tahun dia bertarung dengan kanser. Jadi masa dia hembuskan nafas. Tapi betul, sama betul. Kita dah prepare, dah 7 tahun kita prepare. Tapi bila momen tu sampai, kita tak terfikir. Tak bersedia. Ya, itu sebenarnya Allah buat kita. Sampai adik saya pernah kata, you are researcher, ajal-ajal dan maut. Sebab bila saya malam-malam, saya jaga bapak kalau masuk hospital, saya shift malam. Bila malam bapak saya suruh picit sana sini. Jadi takkan kita nak picit je bosan kan. Supaya mulut pun tak menjawab. Kita picit. Kita picit. Jadi tangan sebelah main phone. Bila main phone, kita macam fikir doktor tadi cakap dia macam ni lah, dia macam ni. Kita Google, kita ni. Lepas tu macam, ni tanda-tanda kematian ke kan? Saya pun Google. Tanda macam macam ada, macam tak ada. Tapi tak reti. Dulu memang tak reti. Orang cakap jatuh hidung, jatuh telinga. Tak reti. Tapi tu kan kita kononnya nak prepare supaya kita sebenarnya tak nak remuk hati sangat. Sebenarnya tu semua memanglah Allah nak bagi. You tak akan prepare. Bila yang you tak terfikir, di situlah dia akan pergi. Kan? Betul? Setuju. Kalau Budi setuju, Budi anggap. Sebab Budi pun, kameraman kita ni pun baru saja kehilangan ayah juga, doktor. Faham. Sebab tu kalau ada mic kat dia, soset-soset juga bunyi dia tu. Jadi itulah saya ingin mengajak peminat-peminat semua untuk berkongsi. Sebenarnya saya punya aim. Saya bila fikir-fikir, kenapa aku nak buat cerita ni? Ada kau orang nak datang. Buat apa kau nak buat cerita kau dengan bapak kau? Kan? Bosan je pun. Tapi saya rasa macam, okay, ini cerita saya dengan bapak saya. Tapi mungkin cerita ni ada orang lain ada bapak mereka juga. Betul. So mungkin somehow it can connect throughout the 1 hour and a half of the performance. Somehow boleh spark orang lain. Dan sebenarnya saya kalau boleh lah, kalau saya dapat membawa, saya ingat kalau panjang umur, Allah pun lapangkan perjalanan show ni. Kalau next year, Father's Day, I would like to have another go. Tapi I don't know how and where, I don't know. Jadi maksudnya benda ni macam digiatkan atau saya activatekan dia time Father's Day. Sebab kadang-kadang saya rasa anak-anak, dia selalu ingat ayah dia tu tak sayang dia. Betul. Atau ayah ni lah orang yang tak care tentang dia. Tapi dia orang tak tahu ayah tu punya perasaan. Sekarangnya kerana ayah tu diam aja. Sebab mak, figura mak macam saya, mother, anak-anak saya kecil-kecil semua rapat dengan bapak. Semua anak bapak. Mak saya tak kisah pun. Kan macam okey. Tapi bila dah besar, saya tengok anak-anak semua dekat saya. Nanti tak telefon bapak, tak apa, semua telefon mak. Kan? Apa semua cakap kat mak. Tapi sebenarnya saya selalu cakap kat anak-anak saya, kalau you beli baju sekolah semua, siapa yang beli? Your father. You nak pergi duit apa semua, is your father. It's just when he is in the dining table and mungkin dia tak bercakap banyak sangat berbanding dengan saya, it doesn't mean he doesn't care about you. So itulah kalau boleh saya rasa saya ingin menyemarakkan dengan persembahan ini bagi mereka yang ada ayah, appreciate ayah lebih. Betul. Ambil time sebab nanti bila you kehilangan, tapi sebab satu saya rasakan saya tak ralat langsung bila ayah saya pergi. Sebab saya I gave it all. Dan itu saya rasa secara peribadi, tapi mungkin takut bunyi macam ni, saya rasa macam tak ada sesal apa pun di hati saya. Saya dah bagi habis, saya dah rakam habis bapa saya, saya dah momen-momen, saya dah cium peluk dia semualah. It's just of course I'm losing a father now. But saya tak ada ralat. Jadi saya berharap kalau boleh yang mana di luar sana, mungkin sebab bila ada ralat tu susah tahu hidup kita. Dan susah nak go on, nak move on. You tak boleh nak make it up again. So dengan harapan usaha kecil macam ini dapat
menjana jugalah values-value yang lain. Bukan it's not just about performing arts, and it's just not about theatre. Hopefully dengan persembahan saya boleh merapatkan jurang ke atau menambah baikkan, sebab bila kita terutama jaga parents dalam yang tak sihat lagi banyak dugaan. Betul. Sebenarnya Allah tu nak bagi syurga. Tapi susah, bukan senang. Saya cakap untuk diri saya pun tak senang-senang. Betul. Selalu mulut kita ni nak jawab kan. Tapi itulah macam mana kita nak battle dengan diri kita tau. Sebab bukan kita battle dengan parents kita sebenarnya. Ujian yang sakit tu ujian lah. Tapi sebenarnya yang menjaga ni pun ujian juga. Betul. Kita ni tahan sabar tak? Boleh buat ke tidak? Diujilah. Tapi macam doktor, rindu tak? Rindu tu ada tak? Rindu ada, tapi tahu tak, saya macam tak tengok gambar bapak saya sangat. Oh, kenapa? Kalau ada gambar keluar, saya akan scroll laju. Oh ya? Kenapa? Tak tahu, saya rasa macam kalau saya tengok dan saya belik tu nanti akan sedih lah. Jadi mungkin saya rasa dia ada. Dia macam ada tapi dia tak ada. Saya pun tak tahu apa diri saya punya rasa. Tapi nanti nak pentaskan ni dalam masa yang terdekat ni, of course memori dia terbayang, wajah dia akan terbayang kat situ. Macam mana nak? Tak tahulah, adik saya pun tanya how can you do? Kan saya pun tak tahu. Saya pegang saya pun tak pasti. Mari kita tengoklah nanti macam mana. Aduh, saya pun suspend. Okay. Tapi ya. Dan di Senja itu, tarikhnya bila doktor? Tiketnya berapa nak beli? 2, 3, 4, 5 November di Bukit Tungku. Studio Ramli Hassan. Boleh waste je Studio Ramli Hassan lah. Jadi kalau nak get detail, anda boleh tengok Instagram saya. Ada all the details there lah. Jadi 2, 3, 4, 5 November. 4 hari sahaja. Jangan tertinggal. Dan Studio Ramli Hassan. Ya, betul. Dan diarahkan oleh doktor sendiri bersama Hamzah Tahir. Pelakon dia pemain-pemainnya. Saya seorang. Saya seorang, Fali. Boleh doktor berlakon teater seorang-seorang? Itulah sebab dia nama monodrama. Monodrama tu dibuat untuk persembahan itu ada banyak watak, dilakonkan oleh seorang. Buat cerita pasal saya doktor depan ni. Boleh. Boleh. Masalah besar lah, Fali. Kita try. Mana tahu doktor nak. Cerita saya pun menarik juga. Okey, harga tiket saya tengok dekat media sosial Dr. Nozizi dah kongsikan ada diskaun untuk pelajar. Okey. Murah sikit berbanding dengan tiket biasa lah. Tapi yang penting kena bawa kad pelajar tu. Kalau pelajar lah, janganlah pula dah 10 tahun lepas kau jadi pelajar, kau bawa kad kau juga. Tak kira. Kad tu dah lunyai. Kau bawa juga ni pelajar. Tak, dia beritahu saya repeat 10 tahun dah. Saya repeat lagi, pelajar lagi, repeat tak habis-habis. Mana boleh, tak boleh lah. Tapi support lah, kita support teater. Dan Dina rasa macam ada tak cara-cara yang kita boleh semarakkan lagi sokongan peminat industri hiburan kepada teater. Pasal teater ni antara medium yang orang selalu tengok macam elite culture je. Betul. Wayang boleh jual, drama boleh jual. Tapi teater ni betul susah. Ada tak cadangan doktor? Aduh, itulah sebenarnya memang nak kena daripada sekolah-sekolah ni. Daripada kalau dah besar susah, dia tak ada minat kan. Sebab satu betul lah, dia macam kenapa orang boleh pergi panggung wayang tapi orang susah nak pergi panggung teater. Betul. Kan. Jadi mungkin sebab filem tu benda dah ada di depan mata. Dia kat rumah pun dah tengok buka TV you dah boleh tengok filem. So dia dah ada. Betul. Ada rasa minat atau attraction. Tapi teater tu mana buka TV nampak teater. Kena pergi. Sebab tu mungkin pengenalan terhadap sekolah drama sekolah. So walaupun sebenarnya dia tak akan jadi pemain, dia tak akan jadi pelakon itu, tapi kalau appreciation datang daripada kecil kan, jadi misalnya dia dah besar, sebab tu kalau kita tengok di barat kan, dia wajib belajar Shakespeare. Drama itu sebagai dia kena study need values ke, about community, about history pun from the drama. Jadi sebab tu orang-orang dia boleh appreciate Shakespeare tu sebab dia dah diperkenalkan di sekolah rendah, sekolah menengah, bila dia dah pergi universiti misalnya, atau bila dia dah kerja, dia jadi corporate bodies ke, and then maybe company datang untuk nak macam okay, maybe your company can sponsor Shakespeare bla bla. Jadi tapi sebab dia tahu dia dah pernah embedded dalam diri dia daripada ni. Jadi seni tu tak terpisah. Seni tu jadi a part of the culture dalam pembangunan budaya sesebuah bangsa tu. Kan macam Shakespeare tu, of course mana ada orang UK tak tahu Shakespeare, orang British tak tahu kan. Malaysia pun tahu. Malaysia pun tahu betul. Jadi kalau kata kita macam dalam drama Usman Awang, sebagai kata kita anggap dia Shakespeare, Malaysian Shakespeare atau Samad Said,
Dah panas daripada kecil pun kita tahu Sama Said atau Dah Usman besar pun Awang. tahu. Ya, Betul. kalau kita masuk universiti bidang art baru kita Baru so Belajar. perkara-perkara macam tu lah. Memang sebenarnya daripada kecil tu sangat pendedahan kecil tu memain peranan besar lah. Main peranan besar. Faham. Jadi saya sebenarnya impian saya nak tengok macam kalau kat Malaysia ni ada satu tempat macam Broadway yang satu pementasan tu berlanjutan beberapa tahun. Jadi itu pun punca rezeki pada pemain-pemain Betul, dalam teater tu juga. Kru-kru lagi. Jadi ada stable job lah untuk beberapa Betul. tahun. Sebab Satu pementasan sebenarnya tu. macam Dina tahu kan nak buat satu show bukannya sekejap. Lama nak fikir lagi nak apa. Lepas tu buat 4-5 hari habis dah. Ya. Macam satu usaha yang lama berbulan dan just tamat within just 4 nights. Macam itulah. Jadi Paling biar- lama doktor pernah praktis berapa lama untuk teater ni? Praktis? Untuk praktis je. 2 bulan pernah. Dulu tapi teater tu dululah. Sekarang dia dah tak praktis selama itulah. Sebulan paling minimum mas Minimum sekarang. lah sebulan. Sebulan. Itu pun sebenarnya 4 minggu tu tak cukup. Dia kan sebulan setengah sikit. Ya Ya. Lain Saya bos 3 bulan. Kalau ambil saya tak payah rehearsal. Tak payah boleh. praktis doktor. Saya spontan pun tak apa. Saya macam risau sekarang ni sebab Falik dah menunjukkan minat. Sebab Falik kata seumur hidup dia tengok satu teater je. Apa Dia teater pernah yang tengok betul? satu teater je. Apa teater tu? Ola bola. Oh, faham. Saya tengok kat Istana Budaya Ah, tu. ya. Itu pun sebab tiket free dah doktor. Lepas tu Budin yang di belakang kamera tak pernah tengok teater. Jadi kat sini saya nak bawa tengok teater lah. Boleh insya-Allah doktor. InsyaAllah, Mungkin ini teater kedua saya lah. Monogram Monogram. Apa? Monodrama. Monodrama. Monogram tak gambar. Kita habis kat sini je lah. Terima kasih banyak-banyak. Borak Celebrity itu saja. Thank you doktor. Doktor, Seronok last. saya. Tengok. Ada. Ni, di mana dia jambol tu. Macam mana doktor dulu tu? Saya nak dengar yang itu doktor. Tutup dengan tu. Okey, minggu ini kita bersama dengan Detektif Kanan Norzi Zulkifli dalam Di Mana Jo Jambol. Terima kasih. Bye-bye.